Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun yang lalu, pada tarikh yang sama, saya bersama-sama dengan 10 orang ahli Dewan Undangan Negeri, masing-masing telah mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar dan Esko Kerajaan Negeri Terengganu. Bermula pada saat itu, kami memikul amanah kepimpinan bagi merencana dan mentadbir urus Kerajaan Negeri Terengganu, bersama-sama dengan jentera pentadbiran kerajaan yang lain. Prinsip kami sangat jelas pada saat itu. Mana-mana yang baik diamalkan sebelum ini, kami akan teruskan dengan penambahbaikan. Mana yang rosak ditinggalkan. Mana-mana yang utama, kami jayakan. Mana-mana yang belum dibuat dan perlu, kami akan jayakan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, cabaran tentu besar, umpama beban tidak lepas dari bahu, mewarisi kerajaan yang lalu. Seperti pepatah Melayu, bagai denai gajah lalu. Dikira dagang berlaba, kiranya pokok termakan. Rumah yang dilihat cantik dari luar, usang di dalamnya, bocor di atapnya. Semuanya ini perlu ditangani satu persatu dengan cermat. Dan ada juga yang melibatkan implikasi undang-undang yang bukan kepalang besar nilainya kepada kerajaan. Rakyat Terengganu seramai lebih 1.2 juta orang yang mendiami rumah besar ini. Ada yang perlu disantuni dengan kadar segera dan tentunya ada yang dikemudiankan. Semua ini perlu mengikut prioriti atau keutamaan atau mengikut kaedah fiqh aulawiyatnya. Prioriti ini perlu dibuat kerana sumber hasil negeri adalah terhad. Tahun 2020 bermula pula musibah pandemik COVID-19 yang memerlukan perbelanjaan berfokus pada kelompok yang terkesan dan juga bermulanya deferred and scheduled payment yang menjangkaui 30% dari bajet negeri terhadap hutang projek besar sebelum ini. Umpama anak di rumah sendiri, ada yang masih prasekolah, ada yang di sekolah rendah dan menengah, ada belajar di universiti, dan ada yang sudah memasuki alam berkeluarga. Maka tentunya nilai keperluan anak-anak ini tidak sama. Ada yang perlu segera, terdesak, dan ada yang boleh dikemudiankan, dan ada yang mereka usahakan sendiri. Maka keutamaan kita ialah membantu rakyat mengikut keperluan, di mana yang terdesak didahulukan, yang dizalimi sekian lama dibantu terlebih dahulu dalam memenuhi keperluan kehidupan mereka. Suatu ketika, Khalifah Umar Abdul Aziz menerima surat daripada Fartunah As-Sauda, iaitu seorang hamba. Fartunah As-Sauda telah menulis surat mengenai tembok tempat kediamannya yang rendah, sehingga dengan mudah beliau diserang oleh orang jahat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz segera membalas surat Fartunah As-Sauda dan mengarahkan pegawainya di Mesir, iaitu Ayub bin Shurahbil, supaya meninggikan tembok rumah Fartunah As-Sauda. Inilah antara contoh bentuk bantuan bersasar kepada yang memerlukan, bukan kepada setiap orang rakyat Mesir pada waktu itu. Inilah juga yang ditekankan dalam memahami kemaslahatan, di mana para ulama Islam membahagikannya kepada peringkat yang pertama, ad-daruriyat, iaitu jika sekiranya keperluan ini tidak ada, nescaya hidup manusia di dunia ini akan menghadapi kesukaran, baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua, al-hajiyat, iaitu kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka dan menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dengan ketiadaannya. Manakala ketiadaannya pula tidaklah sehingga membawa kepincangan dalam hidup manusia. Dan yang ketiga, al-tasiniyat, iaitu perkara yang menjadi pelengkap dan hiasan tambahan untuk kesempurnaan hidup manusia. Keperluan menyelesaikan maslahat hidup rakyat tentunya bertambah penting dengan cabaran menghadapi pandemik COVID-19 yang tidak pernah dihadapi dalam skala sebegini di seluruh dunia. Kesannya adalah menyeluruh kepada kehidupan, kesihatan, ekonomi, hubungan kemanusiaan,
kesejahteraan hidup dan sebagainya. Semua orang terkesan dengan musibah ini dan tentunya tidak sama di kalangan 1.2 juta penduduk Terengganu. Ada yang perlu disegerakan dan ada yang dikemudiankan. Semuanya mengikut keutamaan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berat hati saya untuk berterus terang kerana bukan kegembiraan saya untuk menyalahkan mana-mana pihak. Sebagai contohnya, pemberian dana yang sebelum ini tidak begitu adil dilaksanakan kerana meninggalkan kelompok tertentu adalah wajar ditambah baik dengan pemberian yang lebih adil dan menyeluruh. Baru ini saya pernah bertanya kepada seseorang yang pada perkiraan dan hemat saya, beliau dan keluarganya sangat wajar menerima bantuan. Saya bertanya, Kak Ani, pernah terima dana raya dulu? Tergamam saya dengan jawapannya, tak pernah hayat. Nama saya manalah lepas masuk sebab dari puak lain. Dalam keadaan sebegini, sudah tentu penambahbaikan mesti dibuat terhadap kelemahan ini. Kerana rakyat awam jugalah yang menjadi mangsanya. Saya percaya apabila keadaan lebih sesuai nanti, satu bentuk bantuan yang pengagihannya lebih adil dan lebih baik akan diberi dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Tanpa menghiraukan segala reput dan usang ini, kami tidak menoleh ke belakang. Kami tidak mengungkit-ungkit, jauh sekali membesarkan aib sesiapa. Kami bergerak ke hadapan atas semangat baharu muafakat dan keharmonian agenda besar di negeri Terengganu yang begitu lama dinanti-nantikan. Sebelum ini sesama kita terkenal dengan politik yang tegang dan pertembungan tajam. Alhamdulillah, setelah kita memperkenalkan budaya politik matang dan sejahtera, ketegangan yang ada nampaknya semakin mengendur. Pertembungan yang tajam semakin tumpul. Komitmen kami akan terus berusaha agar kita sama-sama mampu duduk berlagu lutut berbicara. Biarlah buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai sebuah kerajaan yang menjadikan Islam sebagai dasarnya, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri dan juga menjadi prinsip pertama dalam Pelan Induk Terengganu Sejahtera atau PITAS 2030. Agenda pemerkasaan Islam menjadi fokus kerajaan. Maka menjadi tanggungjawab kerajaan pada hari ini untuk meneruskan kesinambungan pemerkasaan syariat Islam di negeri Terengganu. Pastinya proses ini perlu dilakukan dengan cermat dan secara tadarruj, iaitu berperingkat, serta tidak tergopoh-gapah. Beberapa inisiatif telah kita ambil. Antaranya ialah, pertama, membangunkan garis panduan patuh syariah hiburan, kebudayaan, pelancongan dan sukan. Ianya termasuklah beberapa dasar dan polisi lain seperti dasar perumahan Rahman, dasar integriti Darul Iman, dan modul Itqan Insani. Kedua, kerajaan negeri juga telah menubuhkan beberapa agensi bertindak dalam agenda ini, seperti Skuad Amal Ma'ruf Nahi Munkar, Duat dan juga IMITS. Ketiga, dalam soal pendidikan Islam, kita telah berjaya mewujudkan sistem pendidikan Islam yang komprehensif, bermula dari tadika, pendidikan rendah dan menengah, sehinggalah kepada peringkat pengajian tinggi. Bahkan pada tahun ini, kita menaik taraf bahagian Jabatan Pendidikan Islam kepada Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu sebagai penyelia kepada sistem pendidikan Islam di negeri Terengganu. Keempat, dalam soal urus niaga kerajaan, elemen patuh syariah amat dititik beratkan. Antaranya ialah kita mendapatkan kembali status patuh syariah untuk TDM Berhad setelah beberapa tahun status tersebut ditarik. Agenda pemerkasaan syariah Islam ini pastinya akan mengambil masa dan proses yang panjang. Oleh kerana itu, kerjasama dan kefahaman daripada semua pihak amatlah diharapkan bagi merealisasikan impian ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengambil kesempatan pada hari ini juga suka untuk saya nyatakan perkembangan 20 manifesto yang telah kita janjikan kepada rakyat.
Alhamdulillah, dalam masa 3 tahun, sebanyak 70% manifesto telah dilaksanakan, iaitu 14 daripada 20 manifesto. Malah, melalui Jawatankuasa Induk Manifesto Negeri Terengganu, meletakkan sehingga akhir tahun 2021 ini, tambahan 4 lagi agenda manifesto akan dilaksanakan, menjadikan jumlahnya 18 daripada 20 manifesto atau 90%. Walaupun dalam keadaan ekonomi yang mencabar dan wabak pandemik COVID-19 yang ada, kerajaan negeri tetap berusaha untuk menunaikan janji yang telah kita berikan kepada rakyat. Langkahan yang telah kita bina selama 3 tahun ini akan terus kita pacu secara bersama untuk masa hadapan Terengganu maju berkat dan sejahtera. Namun harus kita sedari bahawa kita berada pada zaman yang sukar dan berbeza dari zaman sebelum ini. Oleh kerana itu juga, corak pentadbiran kerajaan negeri perlu mengikut realiti zaman yang ada, terutamanya ketika berhadapan dengan rakyat yang semakin kompleks. Penglibatan rakyat, NGO, kumpulan sasar tertentu akan menjadi antara penanda aras dalam mendapatkan apa jua maklum balas untuk pertimbangan kerajaan. Kerajaan Negeri Terengganu mesti bergerak seiring dengan keadaan semasa dan perkembangan perubahan yang berlaku. InsyaAllah, dengan kerjasama semua pihak, bermula dari pihak atas hingga rakyat, kita mampu memberikan masa depan yang baik untuk negeri Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum melabuhkan ucapan pada malam ini, saya ingin rakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua saf kepimpinan, ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara, para pegawai, kaki tangan kerajaan, agensi-agensi, JPKK dan rakyat yang melancarkan perjalanan pentadbiran selama 3 tahun ini. Semoga tahun-tahun yang mendatang diberikan limpahan kurnia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga menyeru kepada semua untuk kita memanfaatkan baki Ramadan yang ada dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabak COVID-19 ini segera berlalu pergi. Marilah kita menghayati peringatan Allah dalam memperteguh dan memperkukuhkan kepimpinan dan kemakmuran negeri Terengganu. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. Akhirnya dengan lafaz siru ala barakatillah, saya merasmikan sambutan 3 tahun pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.